Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung kuliah menggunakan buku metodologi memahami hadis. Kita insya-Allah hari ini nak mula dengan membicarakan subtopik yang kedua dalam bab yang ke-8 ini, iaitu al-majaz al-mursal. Saya telah huraikan dalam kuliah yang lepas, Nabi SAW merupakan orang Arab. Perkataan Nabi SAW juga adalah perkataan Arab. Jadi bila nak faham kata-kata Nabi SAW, nak faham kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran, maka perlu merujuk kepada kaedah bahasa Arab. Oleh kerana orang Arab ni ada bahasa hakikat dan ada bahasa kiasan, ada bahasa hakikat dan ada bahasa metafora. Oleh kerana itulah kita bahas benda ni. Dalam kuliah yang lepas kita telah selesai bahas tentang perbahasan kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah ialah satu lenggok bahasa yang menggunakan ataupun yang menyebutkan sesuatu yang melazimi sesuatu. Kita menyebutkan sesuatu perkara yang melazimi kepada satu perkara. Kita maksudkan perkara yang dilazimi itu, bukan benda tu. Ya, seperti mana dalam kuliah yang lepas saya bagi contoh, perbuatan asyik tengok jam je kan. Bila seseorang tu asyik tengok jam je, maksudnya apa? Dia gelisah. Dia gelisah, kan? Jadi kita pun kata, bila dia berucap, bila pemimpin negara tu berucap, maka pihak yang mendengar di dalam dewan asyik melihat jam je. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang dengar tu asyik gelisah lah, boring. Dia nak sebut yang boring tu, dia nak sebut yang gelisah tu, tapi disembunyikan perkataan gelisah tu. Dia hanya sebut sesuatu yang melazimi perbuatan gelisah tu, iaitu asyik tengok jam sajalah. Perkataan Arab ni dia guna kinayah kadang-kadang nak jadikan sesuatu itu beradab, kan? Kalau sebut gelisah tu terlalu direct sangat, jadi dia lapik sikit. Kata orang Melayu ni bahasa berlapik lah, bahasa yang berlapik. Okey, kinayah selesai. Kemudian kita pun dah selesai bicara tentang majaz akli. Majaz akli ialah menyebut satu perkara, akal kata tak mungkin itu makna sebenarnya. Jadi akal cuba mencari apakah takwilan yang sebenar. Bila Nabi SAW menyebutkan Allah Azza wa Jal akan menghantar angin daripada Yaman, dalam riwayat yang lain disebut angin daripada Syam. Sebab itu para ulama' dia beza macam mana cara ni. Kata dua-dua sahih. Ada satu kata angin daripada Syam, satu kata angin daripada Yaman. Berkemungkinan angin tu datang daripada dua-dua arah tu. Yang mana angin ini lebih halus daripada sutera. Yang mana angin ini tidak terkena pada orang yang dalam jiwanya ada satu mithqalu zarratin min iman, yang mana dalam jiwanya tu ada seberat zarah iman, illa qabadathu, kata Nabi, melainkan angin tu akan tangkap orang yang ada iman tu, walaupun sikit,
Walaupun iman dia sebesar zarah je. Akal kita fikir macam mana angin nak tangkap orang? Angin mana ada tangan? Kan angin tak boleh tangkap. Dia tak ada tangan. Tapi akal kata, oh tangkap tu maksudnya angin tu mematikan. Itu majaz akli. Kita nak pergi kepada bab yang seterusnya, iaitu majaz mursal. Saya ada seorang student master dulu, pelajar Arab. Pelajar Arab zaman dulu, waktu saya di UPSI dulu, dia ni pelajar Syria. Datang ke Malaysia kerana negara dia berperang, tapi dia datang secara sah lah, kan? Dia buat master dekat UPSI. Dia datang tu, dia tak kenal siapa-siapa pun dekat UPSI. Tapi dia kata universiti ni, dia kata universiti yang murah yuran dia. Jadi dia pun datang, dia bagi tahu kat saya dia nak tulis tesis berkaitan dengan hadis. Jadi dia pun cakap dengan saya. Saya kata, you nak buat apa sebenarnya? Nak buat tesis master, tesis PhD, dia mesti ada isu yang nak diselesaikan, kan? Mesti ada, ya, siapa-siapa yang belajar master dan PhD, kan, dia mesti tahu. Dia mesti ada permasalahan kajian. Kita nak selesaikan masalah apa dalam penulisan tu, kan? Saya kata, you nak selesaikan apa? Dia kata, tak ada, saya nak himpun semua hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang majaz, saya nak kumpul, lepas tu saya nak syarah. Saya nak kumpul perkataan Nabi yang mengandungi majaz ni, majaz mursal ni, kemudian saya nak syarahkan berpandukan kepada kalam ulama. Jadi saya kata, kalau macam tu tak ada isu sangat, dia tak boleh jadi tesis. Tesis ni mesti ada penyelesaian kepada satu-satu masalah, kan? Jadi saya pun guide dia, saya kata macam inilah, kalau you betul nak tulis pasal majaz mursal ni, you tulis pasal macam mana kita nak berinteraksi. Apa kaedah kita nak interaksi dengan hadis yang ada majaz? Sebab kadang-kadang ada hadis yang ulama faham majaz, ada hadis yang ulama faham bukan majaz. Ada hadis yang ulama faham majaz, ada yang faham bukan majaz. Saya bagi contoh. Iqra'u Yasin ala mautakum. Riwayat ni ada perselisihan pandangan lah. Ada yang kata dhaif, ada yang kata hasan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat ni, katalah kita ambil pendapat yang kata hadis ni sabit daripada Nabi SAW. Sebenarnya amalan daripada kalangan salaf pun ada berkaitan dengan baca Yasin ni. Bila Nabi kata, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin ke atas mautakum. Apa maksud mauta? Ke atas orang yang mati, ke atas mayat. Mayat dalam hadis ni orang nazak ke orang mati betul? Bacakan Yasin ke atas mayat, makna hakikat. Bacakan Yasin ke atas orang nazak, majaz. Kenapa majaz? Kerana orang yang nazak ni akan jadi mayat. Ada yang faham majaz, so sebab tu bila orang nazak dia baca Yasin. Ada yang faham hakikat, bila dah mati baru baca Yasin. Ada yang faham dua-dua, hakikat pun boleh, majaz pun boleh. So saya kata, you tulis macam mana cara nak berinteraksi. Dawabit at-ta'amul ma'al hadis al-mustamil 'ala al-majazil mursal. Macam mana cara ataupun kaedah nak berinteraksi dengan hadis yang ada majaz mursal ni. Sebab kadang-kadang ada ulama sebahagian lah yang terlalu melampau guna majaz, ada juga. Ada juga yang langsung tak nak tengok majaz pun ada juga. Jadi dia letakkan disiplin. Siaplah tesis master dia, kan? Jadi bagi saya tesis dia tu bagus lah. Cuma tesis dia dalam bahasa Arab, susah sikit lah tuan-tuan nak baca, kan? Tapi saya ringkaskan di sinilah, kan? Saya ringkaskan poin-poinnya tu kat situ. Okey, majaz mursal ni apa dia? Bila kita sebut majaz mursal, majaz mursal ni dia bukan perumpamaan, bukan. Dalam bahasa Arab perumpamaan itu tashbih. Tashbih.
Tashbih ni maksudnya kita menyamakan seseorang dengan seseorang kerana ada satu ataupun lebih sifat yang sama. Contoh macam kita jumpa satu orang, kita kata awak seperti singa. Itu tashbih. Ya, itu tashbih. Kenapa awak seperti singa? Awak berani seperti singa. Maka ada persamaan dia. Itu tashbih. Tapi majaz ni bukan yang tu. Majaz ni dia ada banyak. Majaz mursal ni ada banyak kategori, kita tengok. Majaz mursal pula ialah sesuatu perkataan yang digunakan dalam ayat bukan untuk menunjukkan makna literal, tetapi menunjukkan makna lain kerana ada hubung kait antara kedua-dua makna tersebut. Majaz mursal tidak digunakan untuk tashbih, yakni menyamakan sesuatu dengan perkara lain. Majaz mursal mempunyai hubung kait yang mengikat makna literal dengan makna yang ingin disampaikan. Maksudnya kata pinjaman. Dalam bahasa Melayu ni kata pinjaman. Ataupun nak kata pinjaman pun tak juga. Saya pun tak tahu nak terjemah dalam bahasa Melayu apa dia, sebab mungkin saya tak pandai sangat bahasa Melayu. Tapi tuan-tuan tengok contoh, nanti tuan-tuan akan faham apa itu makna mursal. Okey, majaz mursal. Majaz mursal ni ada beberapa hubung kait yang kita panggil al-alaqat. Hubung kait di antara makna literal dengan makna majaz mursal. Kita tengok. Yang pertama, al-alaqah as-sababiyah. Alaqah sababiyah, bila Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis sebab, tetapi Nabi bukan maksudkan sebab, Nabi maksudkan musabbab. Nabi sebut dalam hadis itu sebab, tapi yang Nabi maksudkan bukan sebab, Nabi maksudkan musabbab. Contoh, dalam hadis Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat, bila Nabi bangkit daripada tidur, yamsahun naum an wajhi. Nabi SAW kata Maimunah, istaiqadha Rasulullah SAW fajalasa yamsahun nauma an wajhih biyadih. Hadis riwayat Bukhari. Maimunah kata, isteri Nabi SAW, Nabi pada satu ketika bangun daripada tidur. Fajalas, kemudian Nabi SAW lepas bangun tidur tu Nabi duduk. Kan, Nabi bangun tidur, terjaga daripada tidur, Nabi duduk. Famassaha an-naum an wajhihi biyadih. Nabi pun menyapu tidur daripada mukanya dengan tangannya. Macam mana sapu tidur kat muka? Bukan sapu tidur. Nabi sapu kesan tidur di wajah. Maksudnya bila bangun tidur tu, Nabi SAW mungkin mata dia tak berapa jelas. Kan kita bila bangun tidur orang nampak muka kita bangun tidur kan. Jadi Nabi sapu kesan tidur yang ada di muka Nabi tu, Nabi sapu muka dia. Nak bagi segar balik. Nabi bukan sapu tidur, Nabi sapu kesan daripada tidur, iaitu Nabi maksudkan musabbab. Maimunah sebutkan maksudkan musabbab, tetapi dia sebut sebab. Sesuatu yang menyebabkan kesan tidur tu muncul adalah tidur. Jadi Maimunah sebut sebab, tapi dia maksudkan musabbab. Walaupun hadis ni menyebutkan Nabi SAW menyapu tidur di muka baginda, ia bukanlah bermaksud literal sebenarnya. Kerana baginda tidak menyapu tidur, sebab tidur mana boleh disapu. Tetapi baginda menyapu kesan tidur di wajahnya. Maka kaitan antara tidur dan kesan tidur ialah hubung kait di antara sebab dan musabbab, iaitu sebab dan natijah. Tidur adalah sebab kepada wujudnya kesan tidur di muka, seperti ketidakjelasan mata ketika bangun daripada tidur. Dia kita duk buat tu. Kan kita duk sapu muka, sapu apa-apa mata bagi nampak. Okey? Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu Nabi SAW walaupun dia adalah Nabi, tapi dia adalah manusia.
Nabi tidur. Dan bila Nabi bangun, Nabi tetap juga tak jelas tengok siapa juga. Nak tunjuk kat kita, ini adalah contoh manusia yang betul-betul manusia yang kamu kena jadi contoh. Sebab kalau Nabi tu bukan manusia, orang buat alasan pula, dia ni bukan manusia, macam mana kita nak ikut? Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia Nabi tu, manusiawi Nabi tu kekal ada pada Nabi. Cuma dia maksum ajalah. Kan cuma Nabi ni maksum. Cuma tidur Nabi tidur, makan pun Nabi makan, menikah pun Nabi menikah, ketawa pun Nabi ada, sedih pun Nabi ada. Supaya hari ni kalau kita sedih, diuji oleh Allah Azza wa Jal, kita kena ingat Nabi pun pernah sedih juga. Kan? Kalau hari ni kita rasa stres melaksanakan tugas-tugas sebagai mukmin, kita kena tahu Nabi kena teruk lagi pada tu. Sifat manusiawi Nabi itu tetap ada. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab hadis yang lain, ada di sana riwayat yang menunjukkan Nabi SAW ni bila tidur, Nabi sedikit berbunyi pada nafas. Nafakh. Nabi ada bunyi nafas sikit, kuat sikit masa tidur. Bukan berdengkur macam nak berperang tu, tapi ada sedikit bunyi nafas Nabi tu. Maksud berdengkur kecil, sehingga isteri Nabi tahu, Ibnu Abbas tahu. Kan, Ibnu Abbas tahu yang Nabi SAW sedang tidur. Dengarlah bunyi nafas tu. Okey. Itu al-alaqah as-sababiyah. Yang disebut adalah sebab tetapi dimaksudkan natijah. Macam mana nak tahu? Kena tengok pada makna lah. Dia kata sapu tidur. Mana pula tidur boleh sapu? Ni mesti dia maksudkan natijah, iaitu kesan tidur. Kadang-kadang hubung kait dia tu hubung kait musabbabiyah, iaitu menyebutkan natijah tetapi yang dimaksudkan adalah sebab. Terbalik. Yang tadi sebut dia sebab tapi maksud dia natijah. Yang ni sebut natijah tapi maksud dia sebab. Contoh dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayh. Qalu ya Rasulullah, hal yashtimur rajul walidayh? Qala na'am. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyebutkan, di antara dosa besar ialah apabila seseorang daripada kamu mencela ibu dan bapanya sendiri. Sahabat bila dengar perkataan ni, sahabat tak boleh nak bayang. Sebab jarang sangat kita tengok orang cela mak ayah sendiri. Ke selalu tengok? InsyaAllah suasana dekat negara kita ni jaranglah. Jaranglah kita nampak orang maki mak ayah sendiri. Tak ada. Tak ada. Susah nak tengok lah. Tapi Nabi kata di antara dosa besar ialah seseorang itu memaki mak ayah dia sendiri. Bila Nabi sebut benda tu, Nabi SAW nak berikan satu isyarat. Benda ni berlaku. Ada. Kan? Jadi sahabat tanya lah. Sebab sahabat tu macam pelik sikit lah kan. Ada ke? Macam tak terbayang. Maka dia orang tanya Nabi, qalu ya Rasulullah, hal yashtimur rajul walidayh? Ya Rasulullah, ada ke seseorang yang maki mak ayah dia? Ada ke macam tu? Sahabat tanya. Nabi SAW kata, na'am, ada. Yasubbu abar rajul, dia maki bapa orang lain. Fayasubbu abahu, lalu orang yang dimaki tu maki ayah dia balik. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, dia maki mak orang lain, orang yang dimaki tu maki balik mak dia. Hadis ni Nabi SAW sendiri jelaskan. Ayat yang pertama Nabi tu maksud dia majas. Nabi sebut natijah, tapi Nabi maksudkan sebab. Maksudnya apa dalam hadis ni? Kamu jangan maki bapa orang. Kamu jangan maki mak orang. Kerana makian terhadap bapa kamu dan mak kamu sendiri adalah natijah.
apabila kamu maki mak dan bapa orang lain. Faham ke tak faham? Haji Syimi tak faham. Dia pusing-pusing sikit lah. Nabi kata, dosa besar ni bila seseorang maki bapa dia sendiri, maki mak dia sendiri. Tu yang sahabat tanya, macam mana seorang tu boleh maki mak bapa sendiri? Nabi kata, bila dia maki mak bapa orang lain. Jadi perbuatan maki mak bapa orang lain tu sebab dia. Sebab yang menjadi faktor mak bapa dia pula kena maki. Sebab dia dah maki mak bapa orang lain balas balik ya. Contoh dia kata kat bapa orang tu, bapa hang teruk. Pasal bapa aku, bapa kau lah teruk. So Nabi SAW maksudkan apa dia? Nabi maksudkan natijah. Tapi Nabi sebut sebab dia. Okey? Baik. Nabi maksudkan natijah, tapi Nabi menyebut sebab dia. Itu yang saya sebut kat situ. Nabi SAW menggunakan majaz mursal dalam hadis ni. Kaitan antara makna literal dijelaskan dalam hadis, iaitu sebab dan natijah. Nabi SAW menyebutkan pada permulaan tentang natijah. Nabi sebut natijah. Nabi sebut natijah. Natijah tu Nabi sebut maki mak ayah sendiri. Tapi Nabi maksudkan sebab dia, iaitu kamu jangan maki orang. Kamu jangan maki mak bapak orang. Nanti bila kamu maki mak bapak orang, itu menjadi penyebab kepada orang maki mak bapakmu sendiri. Okey. Maka sebab itu Nabi menyebutkan tentang permulaan hadis itu tentang natijah, tapi Nabi maksudkan ialah sebab yang menyebabkan berlakunya natijah. Sebab yang dimaksudkan ialah makian terhadap ibu bapa orang lain yang akan menyebabkan orang yang ibu bapanya dimaki akan memaki ibu bapanya sebagai reaksi. Maka Nabi SAW menyebutkan bahawa perbuatan memaki ibu bapa orang lain adalah penyebab kepada makian terhadap ibu bapa sendiri. Okey. Yang ketiga, al-alaqah al-kammiyah. Alaqah kammiyah ialah hubung kait yang berkaitan dengan kuantiti. Apa itu kuantiti? Hubung kait kuantiti ada dua. Kadang-kadang disebut semua tapi maksud separuh. Kadang-kadang disebut separuh tapi maksudnya semua. Ini orang Melayu pun pakai juga. Bila orang kata, dah minum ah? Dah minum air sungai dia. Kita pun tengok, banyak lagi air sungai. Hang kata minum dah? Sebahagian lah. Kita sebut semua, tapi kita masukkan sebahagian. Boleh faham tak? Saya jeruh bunga dengan air kolah tadi. Dengan air kolah ke dengan sebahagian air kolah? Sebahagian je. Kita ambil sebahagian je, kita bukan ambil air kolah tu semua. Betul faham tak? Itu sebut semua tapi maksudnya sebahagian. Dalam hadis pun ada al-alaqah al-kulliyah, sebut semua tapi maksud sebahagian. Al-alaqah al-kulliyah ialah apabila seseorang penutur menyebutkan keseluruhan tetapi beliau maksudkan hanyalah sebahagian daripadanya. Terdapat juga hadis yang termasuk dalam kategori ini. Antaranya hadis Nabi SAW bila sahabat cerita Nabi ni macam mana cara Nabi sujud. Dalam hadis Nabi SAW para sahabat menyebutkan, ya, Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu menceritakan tentang sifat sujud Nabi SAW. Katanya, anna Nabiy SAW kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Kata Abdullah bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW bila Nabi salat, Nabi akan renggangkan sedikit kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiak Nabi SAW. Persoalannya, setiap masa ke dalam solat tu Nabi renggangkan ketiak ni? Waktu sujud je. Dia sebut solat, tapi yang dimaksudkan sujud. Solat kan banyak, daripada berdiri pun solat, rukuk pun solat, duduk antara dua sujud pun solat.
sujud pun solat. Jadi dia sebut Nabi bila solat. Kita tak jumpalah riwayat waktu Nabi berdiri, Nabi renggangkan tangan macam ni. Ni budak-budak budak-budak reva boleh lah buat. Kan. Tapi dia maksudkan waktu sujud. Bahkan di dalam hadis sahih Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan, Nabi sebut satu hadis daripada Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, hadis Qudsi, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'al. Aku membahagikan salat, kata Allah, di antara aku dan juga hamba-Ku kepada dua bahagian. Wali abdi ma sa'al, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Ni kuliah hari Sabtu hari tu saya baca hadis ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat online lah. Kan? Aku bahagikan salat di antara aku dan juga hamba-Ku dua bahagian. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Iza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Qala Allah hamidani abdi. Wa iza qala al-abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, qala Allah majjadani 'abdi, aw fawwada, wa qala marrah fawwada ilayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Hadis sahih Muslim lah. Nak hurai ni dia perlu sejam setengah lagi lah. Tapi saya baca terjemahan dia. Allah Azza wa Jalla kata, aku bahagikan salat di antara aku dan hamba-Ku kepada dua bahagian, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bila hamba baca dalam salat dia, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dia alhamdu beza dengan as-sana'u. Ni siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu lah. Alhamdu dia ada beza dengan as-sana'. Alhamd, pujian tanpa ada sebab ataupun tanpa ada nikmat yang kembali pada kita. Kita puji kerana dia layak untuk dipuji. Itu alhamd. Dia berbeza dengan as-sana' ataupun al-madah. As-sana' kita bagi pujian kerana nikmat sampai kat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita puji Allah kerana Allah itu layak dipuji. Dalam apa keadaan sekalipun. Walaupun kadang-kadang nikmat tak sampai kat kita dalam satu masa, kita nakkan nikmat tu tapi tak dapat. Kita nakkan kebahagiaan dalam satu tempat tapi tak dapat. Dapat musibah pula. Tetap kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kerana Allah itu layak untuk dipuji selayak-layaknya. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Saya cadang tuan-tuan nanti tengok dekat YouTube saya hurai hadis ni. Sebenarnya hadis ni besar. Siapa yang baca Fatihah dengan dia faham hadis ni, Fatihah dia akan jadi lebih bernilai dan bermakna. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ju'ilat li qurratu aini fi salah. Dijadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Pasal apa?
Pasal apa penyejuk mata dalam solat? Antaranya sebab Fatihah ini sangat bernilai dan sangat bermakna. Bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, kita sedar diri, aku ni bukan siapa pun. Yang layak dipuji hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Yang memiliki hanya Allah. Yang mentadbir hanya Allah. Bukan kita. Kita hanya mengurus. Yang kadang-kala urusan yang kita lakukan, Allah menentukan sebaliknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila kita baca yang tu, Allah jawab. Allah kata, qala Allah hamidani abdi, hamba-Ku puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Tuhan yang Maha Penyayang. Rahman, Allah mengasihi semua makhluknya. Rahim, Allah mengasihi hamba-hambanya yang beriman. Rahman, setiap yang hidup di atas muka dunia ni, setiap yang hidup di alam ini, semuanya dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Saya ada seorang kawan, sahabat, dia ada satu company, syarikat dia syarikat niaga oksigen. Kaya, datuk lah dia ni. Kebetulan dia jemput saya pergi ke resort dia. Dia ada resort, chalet dekat Kelantan. Jadi saya dijemput dengan Datuk Mufti Perlis, dijemput pergi tempat dia. Saya ingat resort tu sewa, rupanya bukan sewa, dia punya sendiri. Dia tak sewakan, hanya kawan-kawan dia je boleh datang. Kemudian bila kami duduk situ, sembang-sembang dengan dia, dia kata dia terkena COVID. Dia terkena COVID tahun lepas. Dia kata masa kena COVID tu, saya terpaksa pakai gas. Bila bil datang kat rumah lepas sihat, bil cukup mahal. Sebab dia duduk hospital private, jadi kena bayar gas tu, oksigen tu. Baru dia tahu rupanya mahal gas ni. Yang mana Allah bagi kat kita sebelum ada benda tu, sebelum paru-paru bermasalah, tak perlu pakai benda tu, kita sedut berapa kali sehari oksigen yang Tuhan bagi ni. Tuhan bagi free je. Bila masuk hospital, problem dekat paru-paru, masuk gas, benda tu Tuhan juga yang bagi, cuma manusia masuk dalam botol, masukkan dalam tong, lepas tu manusia charge. Mahal rupanya. Baru dia tahu sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini besar bagi kita. Rahmannya Allah, bukan hanya manusia hidup dengan oksigen, haiwan juga hidup dengan oksigen. Kan manusia yang beriman ataupun yang kafir hidup dengan oksigen yang Allah Taala bekalkan kepada dia secara percuma. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jal menggandakan, melipat gandakan ibadah, pahala ibadah yang kita lakukan, dilipatkan kali ganda pahala dia, 10 kali ganda ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi. Kita salat yang kita laksanakan, jika sah dan jika ikhlas, 10 gandaan pahala paling kurang. Paling kurang 10 Tuhan ganda. Tapi kalau buat dosa ganda tak? Buat dosa tak ganda. Sayyi'atan wahidah. Katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Sesiapa yang buat dosa, Tuhan tulis satu saja. Siapa niat nak buat benda baik, tak jadi buat, dapat pahala tak? Dapat pahala satu. Siapa niat nak buat benda jahat, tak jadi buat, semalam niat nak buat benda jahat,
Hari ni tak jadi, ish, rasa macam berdosa lah benda tu. Dapat tak? Dapat tak dosa? Tak dapat dosa. Tak dapat dosa. Sebab dia hanya baru sekadar niat. Begitulah luahnya pengampunan Allah dan luahnya rahmat Allah Azza wa Jal dalam memberi ganjaran kepada makhluk dia yang beriman kepada dia. Dan dengan ibadat yang kita buat tadi, tuan-tuan salat, insya-Allah tuan-tuan salat tadi ikhlas, insya-Allah sah, insya-Allah, kerana wuduk dah sempurna. Salat yang tuan-tuan buat tadi, Allah Azza wa Jalla jadikan ia penyuci dosa yang dilakukan sebelum itu, dosa-dosa kecil. Tapi dosa yang kita buat, Tuhan tak jadikan dosa tu pemadam kepada pahala-pahala yang dibuat sebelum tu. Selagi mana bukan murtad lah. Kan, kalau murtad dia gugur lah. Tapi kalau selagi mana dia beriman, buat dosa, kan, duduk kat pejabat, tak ada buat apa, lepas tu dia mengumpat orang. Mengumpat berdosa tak? Mengumpat berdosa. Tapi adakah mengumpat memadamkan dosa pahala, memadamkan pahala solat subuh yang kita buat pagi tadi? Itu besar Allah Ta'ala punya rahmat tu. Sebab tu kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita kata macam tu, Tuhan ni aku puji ni, kerana Tuhan ni layak untuk dipuji sebab dia pemilik segala alam, dan sebab Tuhan ni ada nikmat yang besar yang dia bagi pada aku. Sebab tu Tuhan balas, Athna alayya abdi, hamba-Ku memuji aku. Ini merupakan satu ayat healing. Tahu healing? Ayat pujuk bagi orang yang dah buat dosa banyak. Kadang-kadang bila ada manusia buat dosa banyak, dia jadi macam takut. Aku ni kalau aku taubat pun Tuhan nak ke terima aku lagi? Kadang-kadang sampai agak soalan-soalan macam tu. Tadi pun sampai. Dia kata, saya ni taubat dah Ustaz, tapi timbul dalam kepala, Tuhan ni terima ke aku? Aku ni banyak dosa dengan dia. Macam mana nak potong perasaan bisikan yang kata, Tuhan ni terima ke aku? Kan? Ada manusia yang macam tu. Kena baca ayat ni lah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang pernah mengampunkan Abu Sufyan, yang lawan Nabi SAW sepanjang hayat dia, tapi akhirnya menerima Islam. Tuhan yang pernah mengampunkan pelacur yang hanya memberi minum kepada anjing yang dahaga. Kena buka pintu pengharapan kepada Tuhan ni, kerana Tuhan ni Ar-Rahman dan Tuhan ni Ar-Rahim. Jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Sebab kadang-kadang dalam dunia ni kita diuji, kita diberikan musibah. Betul, kadang-kadang sampai terdetik kata, Ya Allah, alangkah beratnya ujian yang Kau beri pada aku. Ya Allah, aku tak nampak jalan ni. Tapi pengharapan jangan sekali-kali ditutup. Sebab tu Tuhan kata apa? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya bantuan Allah, pertolongan Allah Ta'ala itu sangat hampir. Hampir akan datang. Sabar aja. Itu yang pertama. Yang kedua, so orang yang beriman bila baca ayat ni, timbul pengharapan dia nak buat ibadat, kerana dia tahu ibadat akan memadam dosa yang sebelum. Dosa-dosa kecil lah, dosa besar kena taubat. Dosa-dosa kecil akan dipadam dengan ibadat-ibadat. Jadi kita pun buat ibadat. Bila kita buat dosa kecil, kita teruskan dengan ibadat, kita padam, insya-Allah dengan ibadat tu akan dipadamkan dosa-dosa kecil kita. Kita akan healing. Kemudian orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat sebelum ni, terdetik jiwa nak taubat. Sebab tu disunatkan orang yang buat dosa nak bertaubat, disunatkan dia untuk solat. Bukanlah wajib, tapi sunat. Pasal apa? Dia akan lalu ayat ni. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin.
Tuhan bila kita kata macam tu, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan jawab, asna alayya abdi, hamba ku puji aku. Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Peringatan untuk kita manusia ni. Hidup dalam dunia lama. Ada orang hidup 60 tahun dalam dunia, 70 tahun dalam dunia, 94 tahun dalam dunia. Kadang-kadang badan dah sakit, lutut dah sakit, bahu dah sakit, tapi yarkanu ila dunya ka'annal akhirah ghairu mawjudah. Cenderung dia pada dunia seolah-olah macam akhirat tu tak muncul pada dia. Kita pun sama juga. Tengok orang mati, tengok orang mati. Hari ni dekat Turki, gempa bumi. Moga Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan kepada mereka yang diberikan musibah ini, insya-Allah, dan memberikan keampunan kepada mereka yang terkorban jika ada. Kan kita dengar orang Palestin kena tembak, orang Turki kena gempa, ada yang kena tsunami. Kita tengok, tapi rasa jauh tak mati tu? Ke rasa dekat? Rasa jauh. Oh, dia tu kita belum lagi. Dia jadi macam ayam pasar. Ambil seekor, yang lain pun kata itu dia, kita belum lagi. Kan? Hari pembalasan. Dan ayat ni juga menjadi peringatan kepada orang yang buat zalim ke orang lain. Hari ni kamu ada kuasa, hari ni kamu ada pengaruh, hari ni kamu ada duit, kamu boleh buat apa saja. Kamu boleh fitnah orang, menyorok di balik fake account. Hari ni kan ada media sosial, buat fake account, fitnah orang sini, fitnah orang sana, edit video orang sini keluar daripada konteks. Orang tengah bahas tentang aurat lelaki peha tu aurat lelaki ke tidak, saya kena. Kita tengah bahas isu peha lelaki aurat ke tidak, dia letak dekat tajuk, Rora kata peha perempuan bukan aurat. Bila saya simak fake account, tak tahu siapa, netizen kata, kawan-kawan kita kata, saman je ustaz. Nak saman orang senang, tapi kena tahu alamat dulu, baru boleh bagi surat. Ni alamat tak tahu, nak saman siapa? Kan? Dan bukan semua orang mampu saman orang lain. Nak ambil lawyer kena ada duit. Saya dulu pernah kena saman dengan seorang ustaz, tapi alhamdulillah dia tak menang pun. Tapi kena bayar dia lawyer. Kalau kes tu kita menang, lawyer kita dia bayar lah. Tapi sebelum dia bayar tu, kita kena bayar dulu. RM10,000 juga bayar duit lawyer ni. Mula-mula tu marah juga, apa lawyer ni ambil RM10,000, nak buat apa? Ini semua makan duit orang. Tapi bila saya kena saman tu, saya tengok lawyer punya kerja, baru saya tahu, oh patutlah dia kena ambil duit. Memang betul-betul detail, nak kena tulis dia punya keterangan, nak kena balas, lepas tu nak kena macam-macam dokumen dia kena sediakan. Betul lah, dia kena ambil upah lah. Baru tahu. Nak bagi tahunya, bukan semua orang mampu. Kita rasa kita berkuasa, kita rasa kita boleh menyorok di belakang dunia yang mungkin orang tak kenal kita. Dulu masa saya dekat UPSI dulu, setiap hari Jumaat ada sekali tu lah, 2016 tak silap saya, setiap kali Jumaat, lepas Jumaat saya akan terima call, 2-3 minggu juga saya akan terima call, budak-budak call, budak-budak remaja ni maki saya, telefon gelak-gelak maki 2-3 orang, macam budak asrama duduk dekat sekolah, ambil ganggang telefon saya, maki gelak. Lepas tu yang ni pula maki gelak. Saya pun tengok, siapalah budak-budak ni, nampak macam budak-budak asrama. Siapa pula yang bagi nombor telefon dia kat saya, nombor telefon saya kat dia, dan siapa pula yang mengajar dia maki ni, dan siapa dia saya tak tahu. Dia boleh menyorok di belakang telefon tu,
Tapi dia kena ingat, Maliki Yaumiddin, ada hari pembalasan yang Tuhan akan ambil tindakan kalau kamu zalim kat orang. Tak ada siapa yang akan terlepas. Saya nak sebut, bukan saya kata saya baik. Jadi nasihat juga untuk diri saya juga. Sebelum nak tulis apa, sebelum nak kata apa, kena fikir dulu. Aku tulis ni betul ke takut aku zalim kat orang? Kan? Takut-takut. Sebab tu bila kita baca yang ni, dia bagi satu hentakan dalam jiwa kita. Kamu bukan siapa-siapa pun. Ada masa nanti kamu akan bertemu dengan Allah, siapa pun tak boleh tolong. Tak ada bodyguard, tak ada pegawai polis yang boleh halang kamu, tak ada pegawai kerajaan yang nak jadi pegawai khas kamu. Hanya kamu seorang diri bertemu dengan Tuhan. Tuhan kata apa? Bila kita baca yang tu, Tuhan kata apa? Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tapi ada kalanya ayat ni dibaca oleh orang yang dizalimi oleh orang lain. Kan? Kita kena zalim dengan orang. Orang fitnah kita, orang tuduh kita, orang carut kat kita. Kita nak balas tak boleh. Geram tu geram lah juga kan. Tapi nak balas tak boleh. Sebab kita tahu orang kenal kita. Kita baca ayat ni, dia akan jadi satu ayat pujuk. Tak apalah orang buat zalim kat engkau. Hari akhirat kan ada, Tuhan berkuasa. Tak apalah orang buat tak tentu hala kat engkau. Akhirat kan ada. Allah itu maha berkuasa. So bila kita baca, tak apalah, akhirat ada lagi. No big deal, akhirat ada lagi. Kita bagi lalu amal azan dulu. Bila orang yang dizalimi baca ayat ni, dia akan rasa macam dia tak putus asa lah kira. Dia tetap akan teruskan perjalanan hidup dia.
Walaupun dia nampak dunia ni seolah-olah sempit untuk dia, kerana dia tahu akhirat masih ada. Akhirat masih ada untuk membela dia, untuk membela nasib dia. Sebab itu dalam satu riwayat disebut waqala marratan, Tuhan jawab pada satu ketika, fawwada ilayya amri, hambaku menyerahkan semua urusannya kepadaku. Kalau orang biasa baca ayat ni, kita besarkan dan kita agungkan Tuhan, kerana Tuhan itu yang maha berkuasa. Tapi kalau orang yang sedih, orang yang diuji, orang yang dizalimi, bila baca ayat ni, fawwada ilayya amri, kata Tuhan, hambaku menyerahkan semua urusan dia padaku, menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jal. Bila hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkau yang kami minta tolong dan Engkau yang kami sembah, wahai Tuhan. Tuhan kata apa? Hadza baini wa baina abdi. Ayat ni lah yang jadi pembatas antara aku dan hamba-Ku. Ayat sebelum ni puji Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, menyerahkan segala-galanya pada Tuhan. Tapi bila masuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkau yang kami minta tolong dan Engkau yang kami sembah, wahai Tuhan, inilah pembatas antara aku dan hamba-Ku, kata Tuhan. Kerana inilah tugas hamba-Ku. Kepada aku yang dia puji. Sekadar puji Tuhan tapi tak sembah Tuhan tak jadi. Sekadar iktiraf Tuhan tapi tak sembah dia tak jadi. Kerana orang Quraisy juga memuji Tuhan dia, tapi mereka tidak menyembah Tuhan semata-mata, mereka menyembah benda lain selain daripada Tuhan. Maka mereka tak selamat, menjadi musyrikin. Kemudian bila hamba baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim waladhdallin, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang engkau murka, bukan juga jalan orang yang sesat. Tuhan kata hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, yang ni untuk hamba-Ku dan aku akan bagi apa yang hamba-Ku nak. So dalam Fatihah ada dua bahagian, ada untuk Tuhan, ada untuk hamba. Untuk Tuhan pujian terhadap Tuhan, tengah-tengah hubungan manusia dengan Tuhannya. Apa dia? Sembah Tuhan, minta tolong pada Tuhan. Tuan-tuan, hadis yang saya baca ni, Tuhan kata apa awal-awal? Aku membahagikan salat di antara hamba-Ku dan aku, di antara aku dan hamba-Ku, dua bahagian. Untuk Tuhan dan untuk hamba. Tuhan bahagi salat ke Tuhan bagi Fatihah? Tuhan bahagikan solat kepada dua ke Tuhan bahagikan Fatihah pada dua kalau ikut hadis ni? Tuhan bagi Fatihah. Kerana yang saya baca tadi kan ayat dalam Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan Fatihah. Tapi kenapa hadis itu kata salat? Ini maksudnya majaz. Sebut semua tapi maksudnya sebahagian. Sebut salat tapi maksudnya sebahagian daripada salat, iaitu Fatihah. Dah kenapa Nabi Allah Ta'ala guna perkataan tu? Kenapa guna majaz? Kerana kadang-kala nak menunjukkan kepentingan sesuatu perkara. Seperti mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Betul ke haji Arafah? Nak jawab pun tak tahu. Betul kot? Tak kata betul kan? Banyak lagi yang lain. Haji ada tawaf, haji ada sa'i, haji ada ihram, haji ada melontar, haji ada mabit, haji ada Arafah wukuf. Nanti tiba Nabi kata Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Betul ke tak betul? Ya betul lah Nabi sebut, takkan tak betul kan?
Dah tu pasal apa yang lain Nabi tak sebut? Nabi nak kata haji tu sebahagian yang sangat-sangat penting adalah Arafah. Unsur yang paling penting. Sama seperti salat, unsur yang paling penting ialah Fatihah. Gitu. Boleh? Boleh lah? Okey, kemudian dia ada sebut al-alaqah al-juz'iyah. Alaqah juz'iyah bermakna hubungan juzuk yang bermaksud menyebut sejuzuk, tetapi yang dimaksudkan dalam ayat tu ialah kesemua. Okey, tengok. Al-alaqah al-juz'iyah pula bermaksud penutur menyebut sebahagian perkara, tetapi beliau maksudkan semua. Ada juga hadis yang termasuk dalam kategori ini. Antaranya, yang pertama hadis galakkan salat tahiyatul masjid. Tengok. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajli hatta yarka' raka'atain, ataupun idza dakhala ahadakumul masjid falyarka' raka'atain qabla an yajlis. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah dia rukuk 2 rakaat sebelum dia duduk. Rukuk ke solat? Solat. Solat. Tapi Nabi mention rukuk. Hendaklah dia rukuk 2 kali rukuk. Maksud 2 kali rukuk tu 2 rakaat lah. Nampak okey. Jadi itu di antara hubung kait kamiyah. Ada yang sebut juzuk, makna yang dimaksudkan adalah semua. Ada yang dimaksudkan semua, yang disebutkan semua, tapi dimaksudkan sebahagian. Okey. Kemudian ada al-alaqah az-zamaniyah, hubung kait yang berkaitan dengan masa. Apa tu? Ada 2 juga. Kadang-kadang disebut sesuatu masa lampau, tapi dimaksudkan sekarang. Kadang-kadang disebutkan sekarang, tapi dimaksudkan masa lampau. Kita tengok. Kaitan sesuatu yang telah lalu dipanggil dengan majaz mursal bi'tibari makan. Ia bermaksud seseorang melafazkan suatu nama yang telah lalu, tapi dia maksudkan perkara itu sekarang. Contoh, al-ayyimu aula bi amriha wal yatimah tustamar fi nafsiha wa iznuha samatuha. Nabi SAW bersabda, janda lebih utama dengan urusan dirinya. Anak perempuan yang yatim pula diminta izin untuk dirinya. Keizinannya apalah dia diam. Ni hadis Nabi nak bagi tahu tentang menikah. Maksudnya Nabi kata, orang perempuan memang perlu ditanya lah. Maksudnya dia berhak sebab dia janda, dia pernah kahwin, so dia tahu. Tapi kalau anak yatim yang perempuan, Nabi kata yatimah, anak yatim yang perempuan. Anak yatim yang perempuan ni dah balik ke belum? Anak yatim ni yang belum balik lah kan, baru panggil yatim. Dah, anak yatim yang perempuan yang kecil tiba-tiba nak diminta izin. Kadang-kadang dia pun tak faham isu kahwin tu apa dia. Rupanya anak yatim yang dulu yatim sekarang dah balik, bila nak menikah minta izin dia dulu. Pakcik nak nikahkan kamu ni, ayah kamu tak ada, jadi pakcik jaga kamu daripada kecil, jadi pakcik nak nikahkan kamu, boleh tak boleh? Minta izin dia. Wa iznuha samatuha, dan izin dia tu bila dia diam. Bila dia diam tu maksudnya dia izin. Kerana orang perempuan kalau dia tak setuju dalam bab nikah, biasanya dia akan terus cakap. Tapi kalau dia setuju, dia malu nak cakap. Sebab itu ulama buat kaedah as-sukut alamatur ridha. Diam itu tanda suka ataupun tanda setuju. Okey. Jadi yatimah kat situ, dulu dia yatim, sekarang dah besar dah. Okey. Itu berkaitan dengan benda yang telah lalu, tapi dimaksudkan sekarang. Okey. Contohnya macam hadis yang lain, Nabi SAW kata, khuz jamalak walaka thamanuh. Ni ada kisah sebenarnya. Kisah ni masyhur dalam hadis Nabi dengan Jabir.
Satu hari Nabi ni musafir dengan Jabir nak balik daripada satu perang. Perang tu dinamakan perang Zatul Riqa'. Perang Zatul Riqa'. So bila balik daripada perang, Nabi tengok Jabir ni bawa unta macam susah. Sebab unta dia penat. Perjalanan jauh, mungkin panas agaknya, jadi susah nak kontrol unta tu. Jadi Nabi tengok Jabir, kan? Nabi pun pergi jumpa Jabir, Nabi tepuk sikit unta. Unta tu berjalan, kata Jabir, jalan laju. Dengan berkat tangan Nabi SAW, dengan mukjizat, laju elok. Lepas tu Nabi kata, jual unta ni kat saya. Jabir kata, tak mau lah. Nabi kata, jual lah. Jual lah unta ni kat saya. Nabi kata, Jabir ni sebab Nabi minta kan. Jabir kata, okey lah. Kan? Lepas tu, Jabir pun jual. Nabi pun bayar harga. Bayarlah harga unta yang dipersetujui tu. Lepas tu bila dah balik, Nabi hantar unta tu kat rumah Jabir dan juga harga yang dia bayar tadi. Nabi kata, khuz jamalak walaka samanu. Ambil balik unta kamu. Dan ini adalah duit yang kamu bayar ni. Harga yang kamu bayar tadi, ambil dua-dua sekali, aku tak mau. Saja je nak test. Okey. Bila Nabi beli unta Jabir dan Jabir dah bayar, Nabi dah ambil unta tu. Jual beli dah berlaku, ijab qabul dah ada. Pemilikan dah berpindah ke belum? Hak milik dah berpindah ke belum? Dah pindah lah. Bila dah pindah, macam mana pula Nabi kata, ambillah unta kamu balik. Dan harganya sekali. Itu unta Jabir ke unta Nabi? Ha? Itu unta Jabir ke unta Nabi masa Nabi sebut perkataan tu? Unta Nabi lah, sebab Nabi dah beli. Tapi Nabi kata, khuz jamalak, ambil balik unta kamu. Unta kamu dulu. Sekarang memang unta aku, tapi dulu unta kamu. Okey. Ada juga hadis yang menyebutkan tentang kaitan sesuatu yang akan datang. Macam saya sebut tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan mayat kamu la ilaha illallah. Mayat ke orang yang nak jadi mayat? Dia sebut benda yang akan datang, tapi dimasukkan sekarang. Siapa yang nak mati ni? Orang yang nazak lah. Kita tengok dia nak nazak, nak meninggal, kita ajar dia la ilaha illallah. Nabi suruh. Kalau orang baca literal, dia kata, nanti dulu, jangan baca, belum mati lagi. Tunggu mati. Nabi kata ajar orang mati. Dah mati bila masa dia nak sebutnya. Kalau dia sebut, kita mula lari. Dah mati dah? Doktor dah mati dah doktor? Dah mati dah. 5 jam tadi dah mati. Kerah dah ni. Sejuk dah. Kita pun kata, baiklah. Ada hadis tu, saya peganglah. La ilaha illallah. Dia baca lari aku. Maksudnya belum mati lah tu. Orang yang tengah nazak, ajar dia la ilaha illallah. Nabi kata mauta. Mauta tu bi'tibari ma sayakun. Dengan melihat benda yang akan datang. Bukan melihat benda yang sekarang. Ini semua berdasarkan kepada qarinah, iaitu petanda yang kita tak boleh nak pegang makna literal. Kerana ia jadi tak logik pula. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Okey, ini ada satu soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh doakan saya agar berjaya dalam exam untuk nak ambil profesi apoteker? Ini bahasa Indonesia lah kot. Saya pun tak tahu apoteker ni apa. Yang kita kena undertaker je. Jazakumullahu khair. Wa antum jazakumullahu khair. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang nama Gunawan Syaputra ni diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejayaan, diberikan kemudahan dalam peperiksaan dia, insya-Allah dapat menjadi tokoh umat, memberikan khidmat ilmu kepada umat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kisah pendeta Bahira bertemu dengan Nabi SAW saat kecil dalam Jami' Tirmizi? Status dia sahih. Tuan-tuan bisa dengar cerita Nabi bila pergi ke Syam, Nabi bertemu dengan Bahira ataupun Buhaira, iaitu padri yang beragama ahli kitab, yang mana bila dia tengok Nabi daripada jauh dengan Abu Talib, dia pun, masa tu Nabi kecil lagi kan, Nabi muda lagi,
So dia pun tengok ada awan payung Nabi dengan rombongan tu. Maka dia pun turun, dia tengok Nabi, dia tanya, siapa bapak budak ni? Abu Talib kata, saya. Dia kata, tak mungkin bapak budak ni hidup. Abu Talib kata, ni anak saudara saya. Dia kata, betul. Dia kata, jangan bawa masuklah budak ni ke sini, kerana nanti kalau ahli kitab tengok, ahli kitab akan bahayakan dia. Kan? Jadi Abu Talib pun dipujuk oleh padri ni, sehingga kan Abu Talib kata, okeylah, aku hantar dia balik. Dihantar sekali dengan Abu Bakar. Abu Bakar teman Nabi balik. Bilal. Saya tak ingat riwayat tu. Lama dah saya tak baca riwayat tu. Abu Bakar menghantar Bilal untuk teman Nabi. Untuk balik lah. Riwayat ni memang masyhur dalam kitab sirah. Ya. Tetapi riwayat ni dikritik oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi mengkritik kisah riwayat ni kerana kisah riwayat ni banyak yang pelik pada penilaian akal yang sejahtera. Pertama sebab jalur dia tak berapa kuat. Ada seorang perawi nama dia, saya lupa, lama dah tak baca benda ni. Ada seorang perawi tu, dia tak berapa kuat dia punya ingatan dan dia bersendirian dalam riwayat. Saya tak ingat nama perawi tu. Saya tak ingat. Tapi bukan hanya sanad dia saja yang problem, matan dia tu pun, apa teks dia tu pun, kisah dia tu pun ada persoalan demi persoalan. Apa persoalannya? Persoalannya yang pertama, dalam kisah tu disebut bila Nabi SAW jalan bersama dengan Abu Talib pergi ke Syam, Nabi dipayungi oleh awan payung Nabi. Masa ni Nabi muda lagi, belum jadi Nabi. Okey. Dan Nabi pada masa itu bukan hanya dengan Abu Talib, bersama dengan rombongan Quraisy nak pergi ke Syam niaga. Bila awan payung Nabi, tiba-tiba dalam riwayat tu disebut bila Nabi berada di bawah pokok, berdekatan dengan pokok tu, dia punya bayang tu, pokok tu sendiri akan menjala supaya bayang dia tu kena kat Nabi, supaya Nabi tak kena panas. Tu Zahabi kata, dah kalau ada awan, macam mana pula boleh timbul bayang? Pokok tu macam mana boleh ada bayang? Awan ada kan? Tu satu. Yang kedua dia kata, kisah ni pelik sikit. Sebab Abu Talib bawa Nabi pada ketika itu, Nabi tengah muda. Abu Bakar muda lagi pada Nabi. Bilal lagi muda. Dan macam mana Bilal boleh berteman Nabi pula? Tak mungkin, Bilal pun kecil lagi masa tu. Dia kata betul pun mungkin Bilal pun tak hidup lagi, tak muncul lagi, tak lahir lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata, peristiwa ni disaksikan oleh asyyahu Quraisy, orang-orang besar Quraisy, orang-orang tua Quraisy. Dia orang bersama dengan Abu Talib masa tu. Dan kisah tu, bila padri tu cerita dia ni akan jadi Nabi, orang tua Quraisy dengar. Dan bila Nabi mendapat wahyu di Gua Hira, Nabi mula dakwah terang-terangan dekat Bukit Safa. Waktu tu orang Quraisy kata apa kat Nabi? Kebanyakan orang Quraisy kata apa kat Nabi? Penipu, tukang sihir, gila. Kenapa sekali pun Nabi tak pernah kata dalam dakwah dia, kau tak ingat ke dulu masa dekat Syam kita sama-sama jumpa padri tu, dia kata aku akan jadi Nabi. Sekarang ni lah. Kenapa Nabi tak sebut? Itu yang ketiga. Yang keempat dia kata, dia tak bagi Nabi masuk ke Syam takut membahayakan Nabi. Tapi kenapa lepas daripada Nabi dewasa, Nabi meniaga barang Khadijah, Nabi pergi balik dan tak ada apa pun jadi pada Nabi masa tu. Jadi persoalan-persoalan ni menyebabkan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan kisah ini, nak kata sahih tu problematik sikit lah, timbul tanda tanya. Jadi ada yang terima kisah ini, ada yang tak terima, yang tolak, ada yang terima. Tapi yang pelik-pelik ni dia kata, yang ni memang tak sahih lah.
Tapi kisah tu sendiri memang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi itulah kisah cerita pasal Bahira ni. Tapi Ustaz, kita dah dengar cerita ni lama Ustaz, tiba-tiba Ustaz kata tak sahih pula. Biasalah tuan-tuan, kajian kan? Kan, kajian memanglah macam tu. Sebenarnya saya ada bahas kisah ni dalam kajian saya masa di Jordan dulu lah. Dia masuk dalam saya punya tesis. Dan contoh macam Khadijah kan. Sayyidatina Khadijah nikah dengan Nabi umur berapa tahun? Kan dulu saya sebut kan. Ada yang kata 40, yang tu biasa. Ada yang kata 20-an. Ada yang kata 20-an. Ada yang kata sama umur dengan Nabi SAW. Ada orang bila dengar macam tu, saya hurai dalam satu kuliah dulu dekat satu negeri lah. Saya ganti orang masa tu. Ustaz tu telefon saya cuti masa tu kan. Masa tu saya tak habis belajar lagi. Dia telefon saya cuti. Dia kata, ente cuti? Cuti. Tak ada buat apa ni? Tak ada. Kuliah pun tak ada. Ganti. Kita pun ceritalah sikit. Maklumlah, baru orang kata apa? Tengah semangat lagi masa tu kan. Kita pun share lah benda tu. Saya kata ada dua pendapat. Setakat yang saya baca ada dua lah. Ada yang kata 40, ada yang kata 20-an. Nampak yang 40 ni dari sudut sanad tak apa kuat. Yang 20-an ni kuat lagi. Sebab 40 ni riwayat Waqidi, 20-an ni riwayat Ibnu Ishaq. Waqidi dengan Ibnu Ishaq kuat lagi dari sudut ingatan tu. Yang keduanya logik pun ia juga. Sebab Nabi SAW anak dengan Khadijah ramai. Orang umur 40 dia tak berapa nak produktif lagi dah. Kan? Lepas pada kuliah, imam pun, saya pun dah masuk dalam kereta. Sebelum masuk dalam kereta tu, imam tu marah kat saya. Siapa panggil ni? Ustaz Wahabi datang sini. Jenuh pula saya. Saya nak keluar daripada kereta dah masa tu kan. Tapi orang yang bawa saya kata, saya ingat lagi Haji Sufyan. Masa tu Haji Sufyan dia sekarang dah meninggal lah, rahimahullah. Dia kata tak payahlah Ustaz, tak payah gaduh lah. Kalau Ustaz gaduh dengan dia orang tua, nampak Ustaz salah juga. Saya kata tak apalah. Okay. Oh ni tuan-tuan, dia dah terangkan pula apoteker ni farmasi. Kalau kat Indonesia setelah dapat degree farmasi kena ambil apoteker untuk bagi lesen buka apotek. Oh apotek tu farmasi kot noh. Moga-moga berjaya insya-Allah. Tak malah kat sini kita tak panggil apotek, kita panggil farmasi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kenapa ramai susah nak bersependapat tentang belajar 4 mazhab? Dia sebenarnya tak susah belajar 4 mazhab. Kalau kita bukan jenis nak hafal, memang senang dengar je lah. Yang susah belajar 4 mazhab ni bila kena hafal. Ni ustaz ni belajar 4 mazhab kat Madinah tu. Jenuh nak hafal pula dalil apa, nak tarjih pula, nak pilih pandangan yang kuat sebab apa, kena bagi alasan. Tu susah belajar 4 mazhab. Tapi orang kita ni, dia sebenarnya boleh je belajar 4 mazhab ni. Boleh je. Tuan-tuan, saya mengajar kuliah di sini kan. Kadang-kadang ada pandangan-pandangan saya bagi yang 2-3 mazhab, kadang-kadang saya bagi 4 mazhab, betul tak? Tuan-tuan rasa berat tak? Bila dengar. Berat bila nak hafal lah kan. Tapi bila dengar tu, dengar je lah. Sebenarnya orang awam tak ada masalah belajar 4 mazhab. Dan orang awam okey je. Kalau ustaz kata dalam masalah ni tuan-tuan saya cenderung pada pendapat ni, orang awam okey je. Siapa yang tak okey? Sebahagian ustaz-ustaz yang tak okey. Maka sebab tu dia membina pengikut dia yang akan marah pada orang lain. Dia simple je. Belajar fiqh boleh belajar satu mazhab, tak ada siapa kata salah. Boleh belajar perbandingan. Perbandingan ni kadang-kadang guru saja nak sebut. Perbandingan kan, dia kata tuan-tuan dalam masalah ni, zakat ni contohnya nak bayar pakai duit ke pakai barang yang kita wajib zakat. Tuan-tuan tanam padi kena bayar pakai padi ke boleh bayar pakai duit? Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama kata mesti bayar pakai padi. Mazhab Hanafi kata boleh bayar pakai duit. Saya cenderung untuk kata boleh pakai duit. Tuan-tuan keliru tak? Tak keliru.
Tapi siapa yang buatkan orang keliru ataupun yang buatkan orang marah jadi bergaduh? Kadang-kadang sebahagian daripada sifat penuntut ilmu yang mengajar di masjid, ustaz-ustaz ni. Bukan semua, tapi sebahagian. Dia pula boleh ke, tuan-tuan jangan duk ikut tu, pening ke orang. Orang lain tak pening, biasa je. Setakat yang saya mengajar kuliah, alhamdulillah dia orang boleh terima. Bahkan dia orang kata, oh baru kami tahu, kami kurang sangka buruk dengan orang lain. Bila dia buat macam lain, solat dia macam lain sikit, oh baru kami tahu rupanya ada mazhab macam tu. Kadang-kadang bila kita tengok orang solat, Allahu Akbar, dia angkat tangan kan, dia angkat tangan separas bahu. Kita kata, saya pelik, dulu sekolah angkat parah ni mazhab Syafi'i, yang ni Hambali, ini pun Hambali juga. Tak adalah tiba-tiba ada seorang ustaz kata, tuan-tuan kena tengok anak tuan-tuan kat universiti tu, kalau dah macam ni je solat, dah macam Batman, tu Pak Wahab. Apa? Bagitahulah yang tu Hambali. Itu bukan solat macam Batman, itu memang ada hadis macam tu. Cuma mazhab Syafi'i dia takwil cara kuat lain lah. Bila Ibnu Umar kata Nabi angkat takbir, angkat tangan bila takbir tu separas bahu, dia kata yang ni separas bahu ni, yang ni separas telinga. Hambali kata tak, separas telinga macam ni lah. Hadis Malik bin Huwairis, separas bahu macam ni lah. Dua-dua boleh, dua-dua Nabi buat, dia kata. Pilihlah yang mana satu. Kan lapang dada. Tuan-tuan, tak angkat pun solat sah, takkan angkat jadi Wahabi. Majoriti ulama kata angkat tangan ni sunat. Yang rukun tu sebut Allahu Akbar, tak angkat tangan. Pasal apa baca tak angkat tangan? Penat lah hari ni, sah solat. Kerana yang sebut tu rukun, dia tak angkat tangan pun, tu pun tak jadi Wahabi lagi. Kan? Jadi sikap pengajar yang perlu diubah, perlu berlapang dada. Mungkin kita tak setuju dengan dia, kan, orang dengar kuliah saya, orang tak setuju dengan saya, tak apa, saya bukan paksa orang, terpulanglah, kan. Ada orang dia kata saya tak setuju dengan ustaz, saya kata alhamdulillah, tak apa. Dia pula sakit hati, saya cakap saya tak setuju, tak apalah, awak tak setuju dengan saya, tak apa. Saya bukan Nabi yang awak kena setuju semua benda. Dalam mesyuarat pun kadang-kadang orang tak setuju dengan kita, kan. Dan kita kata, awak telah menghina saya kerana tak setuju dengan saya. Come on lah, manusia kan berbeza. Jadi isunya bukan orang awam, isunya adalah sebahagian daripada asatizah yang mengajar. Kena ubah sikap. Tak boleh ustaz, kita kat Malaysia kena mazhab Syafi'i. Tak juga. Tak juga. Ada orang kat Malaysia ni, dia tak belajar pun mazhab Syafi'i, kecil-kecil dah mak bapak dia hantar pergi India, Hanafi dia. Lepas tu dia balik kat Malaysia, kita nak paksa dia mazhab Syafi'i, tak boleh lah, dia Hanafi. Tapi kalau dia ambil, dia dilantik jadi imam kat masjid, ambil allowance kerajaan, ambil allowance pejabat agama, dia kena ikutlah peraturan pejabat agama sebab dia ambil allowance. Tapi kalau dia semayang seorang-seorang dalam rumah, takkan kita nak pergi cek. Itu yang penting. Yang pentingnya kita lapang dada sudah. Kita tengok dia solat tak angkat takbir langsung, takbir tu ihram je, Allahu Akbar. Rukuk tak angkat tangan, apa ni, tidak tak angkat tangan. Bahaya ni, virus telah masuk ke dalam kampung kita. Padahal dia Hanafi memang tak angkat tangan. Daripada sekolah dia belajar macam tu. Orang yang pergi belajar Madinah, kan, orang yang pergi belajar Madinah, dia Hambali umpamanya, terkesan dengan Hambali, dia balik jadi Hambali. Dia mengajar anak murid, terkesan dengan Hambali dia. Orang dengar, orang suka dengan kuliah dia. Kita pergi marah, ini memecah belahkan masyarakat. Tak ada sebenarnya. Salah ke jadi Hambali dalam Malaysia ni? Tak salah. Yang salah bergaduh. Kita dekat Mekah, Imam Hambali, boleh pula kita sembahyang belakang Hambali. Kenapa kalau kat Malaysia seorang bermazhab Hambali kata Perlis ni lambat salat banyak ambil Hambali, sembahyang kat Perlis jadi pelik. Teruk dah Perlis ni, sembahyang apa bismillah pun tak dengar, punya malas nak baca. Tu Hambali. Tu Hambali bukan dia pemalas nak baca, dia pada hadis dia apa. Itu benda yang kadang-kadang menyebabkan kita terpaksa terima hakikat. Bukan orang awam. Orang awam tak tahu apa. Orang awam ikut je. Kita bila menjadi ustaz, menjadi pengajar ilmu agama kepada masyarakat, fikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah umat dan menjadikan umat ini berlapang dada dalam masalah khilaf yang muktabar. Kerana benda tu memang Allah Ta'ala jadi untuk kita berbeza dah. Kenapa kita boleh berlapang dada bila kita pergi buat umrah, pergi buat haji? Sebaik sebelah kita orang Pakistan,
Boleh je semayang sebelah dia. Tak ada pula kita nak marah dia, hang ni ikut macam aku semayang. Tak ada. Tapi bila kat Malaysia, nak kena semua orang paksa ikut cara dia. Tak boleh lah. Setiap orang ada pengajian masing-masing, setiap orang ada guru agama masing-masing. Kecuali kalau dia ganggu kita, itu lain ceritalah. Contohnya macam dia bermadhab dengan madhab Syiah, pergi maki hamun sahabat yang dianggap sebagai golongan yang disucikan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan Sunnah, dan kita kena jawab lah. Kita kena sebut. Ataupun kadang-kadang dalam mazhab ada benda-benda yang kita tak setuju dengan mazhab tu, kita sebut saya tak setuju. Adakah bermakna kita menghina mazhab? Tak. Kita tak hina mazhab. Saya selalu kena, ni lah penghina Imam Syafi'i. La ilaha illallah. Tuan-tuan, saya ingat saya tak pernah hina Imam Syafi'i. Rahimahullah, Nasirus Sunnah, buku dia kita baca, kita ambil manfaat daripada mazhab dia. Cuma ada satu dua masalah yang saya kata saya tak apa setuju, tak apa cenderung dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Saya ambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbali. Bukan saya buat mazhab sendiri. Tuan-tuan pun sama. Kan? Kadang-kadang ada benda yang ambil Hanbali sikit, ada yang ambil Syafi'i sikit, ada yang ambil Hanafi sikit. Bayar zakat ambil Hanafi. Bayar pakai duit. Ke tuan-tuan bawa padi pergi? Kalau bawa padi pergi pejabat maib, mana dia orang nak letak padi banyak-banyak? Store pun tak ada, gudang pun tak ada. Semua bayar pakai duit. Ikut Hanafi. Hanafi benarkan. Syafi'i, Hanbali tak benar kan? Kena bawa padi. Kalau bela lembu, kena bawa lembu pergi. Kan? Lapang dada, berlapang dada, itulah penyelesaian bagi umat ni. Sebab tu ada seorang, saya ingat Siddiq Hasan Khan kalau tak silap, dia pernah sebut, dia kata zaman dia pun ada ketaksuban yang melampau. Sehingga kan bab angkat tangan tak angkat tangan waktu takbir tu jadi gaduh. Sampai bergaduh tu pergi pada tahap sampai maki hamun. Dia kata mereka dalam masalah ini terlalu ketat, sedangkan angkat tak angkat tu sunat je. Orang tak solat banyak lagi. Dia pun tak kecam lah. Jadi kita jangan sampai pergi tahap tu lah, insya-Allah. Tapi sebab itu kalau saya sekadar yang saya tahu, saya akan cuba untuk harmonikan, lapangkan dada manusia supaya dengar dan supaya tak sangka buruk dengan orang, insya-Allah. Bila orang pelik sikit, kita tahu oh yang ni dia ada mazhab. Mungkin tuan-tuan tak hafal, tapi bila tengok tuan-tuan akan retrieve balik. Oh dulu saya pernah belajar ni, ustaz bagi tahu yang ni ada ni, mazhab Hanafi ni. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Saya minta mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucap terima kasih banyak pada tuan-tuan yang hadir pada malam ni dan juga pada kawan-kawan yang hadir secara atas talian. Terima kasih juga kepada Global Ihsan yang telah menganjurkan kuliah pada malam ini secara atas talian. Terima kasih banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.